Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Jom belajar fizik bersama Cikgu Najwa dalam subjek fizik tingkatan 4 KSSM. Okey, kali ini dalam bab yang kedua, daya dan gerakan 1. Pada kali ini kita lihat kepada subtopik 2.7, impuls dan daya impuls. Okey, subtopik 2.7, impuls dan daya impuls. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah murid boleh berkomunikasi untuk menerangkan impuls dan daya impuls. Seterusnya, murid boleh menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan daya impuls. Okey, jangan lupa subscribe Cikgu Najwa channel bagi yang belum subscribe. Terima kasih semua. Jom kita mulakan perbincangan kita dalam subtopik 2.7, impuls dan daya impuls. Okey, perhatikan sekeping gambar foto yang menunjukkan seorang atlet lompat jauh membengkokkan kaki dan lututnya semasa mendarat. Persoalannya, apakah kesan daripada tindakan ini? Tindakan ini akan mengurangkan kecederaan kepada atlet tersebut. Seorang atlet lompat jauh membengkokkan kakinya semasa mendarat supaya magnitud daya impuls ke atas badannya dapat dikurangkan. Jadi magnitud daya impuls inilah yang kita akan bincangkan dalam subtopik kali ini. Okey, kita santai-santai seketika di tepi padang futsal sambil imbas kembali kuantiti-kuantiti fizik yang telah dipelajari sebelum ini. Okey, kita perhatikan bola bergerak di tengah padang. Bola yang bergerak mempunyai momentum. Momentum suatu bola bergerak bergantung kepada jisim M dan juga halaju V bola itu. Jika suatu bola itu dikenakan suatu daya, perubahan momentum bola itu bergantung kepada masa tindakan T pemain terhadap bola tersebut. Jadi, daya F dan juga masa tindakan daya ke atas suatu objek menyebabkan perubahan momentum bola itu. Apabila momentum suatu bola berubah, impuls dikatakan telah bertindak pada bola tersebut. So, apakah maksud impuls? What is mean by impulse? Impuls merupakan perubahan momentum. Okey, impuls dengan simbol J sama dengan MV tolak MU. Bila kita sebut perubahan momentum, maksudnya momentum akhir MV tolak dengan momentum awal MU. Jadi, kita akan dapat formula impuls iaitu J sama dengan MV tolak MU. Seterusnya, J juga sama dengan FT, di mana J ialah impuls, F ialah daya yang dikenakan, manakala T ialah masa impak. So, bagaimana formula J sama dengan FT diterbitkan? Sebenarnya kita gantikan persamaan pecutan A sama dengan V tolak U bagikan dengan T ke dalam formula F sama dengan MA. So, apabila diterbitkan formula ini, kita akan dapat formula impuls FT sama dengan MV tolak MU. Okey, seterusnya, apakah unit bagi impuls? Unit bagi impuls ialah kilogram meter per saat ataupun Newton saat. Okey, kilogram meter per saat adalah daripada perubahan momentum. Okey, kilogram adalah unit bagi jisim, meter per saat adalah unit bagi halaju, iaitu momentum. Seterusnya, Newton saat adalah Newton unit bagi daya, manakala saat adalah unit bagi masa. Jadi, unit bagi impuls adalah
Newton saat ataupun kilogram meter per saat. Tapi biasanya yang lebih mudah kita guna adalah Newton saat. Seterusnya, daya impuls. Okey, apabila impuls bertindak dalam masa yang singkat, satu daya impuls dikatakan telah bertindak ke atas objek tersebut. Jadi, apakah maksud daya impuls? Daya impuls merupakan kadar perubahan momentum. Apabila kita sebut kadar, maksudnya sesuatu kuantiti di belakangnya, iaitu kalau di sini perubahan momentum, bahagikan dengan masa. Jadi, daya impuls formulanya ialah F sama dengan mv tolak mu bahagikan dengan T. Di mana F ialah daya impuls, T ialah masa impak dan mv tolak mu ialah perubahan momentum. Maksudnya di sini kadar perubahan momentum ialah perubahan momentum mv tolak mu bahagikan dengan masa. Okey, seterusnya, apakah unit bagi daya impuls? Unit bagi daya impuls ialah Newton. Okey, iaitu sama seperti unit-unit daya yang lain. Jadi, secara simpelnya, daya impuls merupakan kadar perubahan momentum di mana formulanya F sama dengan mv tolak mu bahagikan dengan T. Dan unit bagi daya impuls ialah N, iaitu Newton. Jom kita lakukan aktiviti 2.14 seperti dalam buku teks muka surat 67. Aktiviti ini bertujuan untuk membincangkan impuls dan daya impuls. Okey, kita boleh menonton video impuls, momentum dan daya impuls dengan scan QR code yang tertera. Okey, daripada video tersebut, cikgu ada screenshot sebahagian videonya iaitu membincangkan tentang impuls. Impuls adalah hasil darab di antara daya dengan masa tindakan. Okey, seterusnya momentum. Momentum adalah hasil darab di antara jisim dengan halaju objek yang bergerak. Dan yang ketiga iaitu daya impuls membincangkan tentang terdapat dua daya iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Jadi, kamu boleh tonton video penuh ini dengan scan QR code pada buku teks muka surat 67. Okey, dalam setiap situasi yang melibatkan daya impuls, terdapat sepasang daya iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, kita boleh dapatkan maklumat penerangan tentang daya tindakan dan daya tindak balas dengan scan QR code pada buku teks muka surat 68. Okey, apabila kita scan, kita akan dapat paparan seperti berikut. Okay, ianya menerangkan tentang daya tindakan dan daya tindak balas. Okay, daya tindakan dan daya tindak balas sentiasa wujud sebagai pasangan. Pasangan daya tindakan dan daya tindak balas ini sentiasa bertindak ke atas dua objek yang berlainan. Kedua-dua daya tindakan dan daya tindak balas seharusnya sama jenis. Okay, iaitu kedua-duanya daya mekanik, kedua-duanya daya elektrostatik ataupun kedua-duanya daya magnet. Contohnya kita ambil dalam satu permainan badminton. Okay, apabila kita kenakan satu daya kepada bola, ianya bermaksud kita kenakan daya tindakan pada bola. Maka bola akan mengenakan daya tindak balas pada raket. Inilah maksudnya pasangan daya yang terlibat dalam daya impuls, iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, hubungan di antara daya tindakan dengan daya tindak balas dapat dijelaskan oleh hukum gerakan Newton ketiga. Okey, hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan, terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi
bertentangan arah. Okey, yang penting di sini pasangan daya tersebut sama magnitude, sama nilainya, tetapi ianya bertentangan arah. Okey, satu arah ke kanan, satu arah ke kiri. Ataupun satu arah ke atas, satu lagi arah ke bawah. Contohnya dalam satu permainan bola sepak, pemain akan melakukan sepakan dengan cara mengenakan daya tindakan ke atas bola. Maka bola akan mengenakan satu daya tindak balas ke atas kaki. Jadi, untuk mendapatkan laju bola yang tinggi, pemain akan mengenakan tindakan ikut lajak. Okey, tindakan ikut lajak. Iaitu dengan cara pemain tersebut akan menghayunkan kakinya ke belakang. Seterusnya, melakukan sepakan yang kuat terhadap bola tersebut untuk membolehkan bola bergerak dengan laju yang tinggi. Jadi, tindakan ikut lajak ini akan dapat menambahkan magnitude impuls bola tersebut. Okey, tindakan ikut lajak diikuti dengan sepakan yang kuat akan menghasilkan impuls yang besar. Dan seterusnya, bola mengalami perubahan momentum yang besar dan bola tersebut bergerak dengan laju yang tinggi. Jadi, untuk mendapatkan bola sepak dengan bergerak dengan laju yang tinggi, maka pemain akan melakukan tindakan ikut lajak kerana ianya dapat menambahkan magnitude impuls. Jadi, menambahkan magnitude impuls contohnya dengan satu cara iaitu melakukan tindakan ikut lajak dalam permainan bola sepak. Okey, daripada takrifan daya impuls iaitu kadar perubahan momentum dan formulanya F sama dengan mv tolak mu bahagikan dengan T. Kita tahu bahawa daya impuls berkadar songsang dengan masa tindakan. Okey. F berkadar songsang dengan T. Okay, daya impuls F berkadar songsang dengan masa tindakan T. Jadi, masa tindakan T memberi kesan kepada daya impuls. Okay, contohnya, jika masa tindakan panjang, iaitu T-nya adalah besar, maka daya impuls F-nya berkurang. Jadi, sebaliknya, seterusnya, jika masa tindakan T adalah singkat, maka daya impuls F akan bertambah. Okey, ini berlaku kerana daya impuls berkadar songsang dengan masa tindakan. Maka, kaedah berkesan untuk mengurangkan daya impuls dalam satu perlanggaran contohnya adalah dengan memanjangkan masa impak ataupun masa tindakan daya ataupun masa pelanggaran. Okey, pelanggaran menyebabkan kereta dihentikan akan mengalami satu perubahan momentum. Bahagian hadapan kereta yang mudah remuk ini akan memanjangkan masa impak semasa pelanggaran. Seterusnya, magnitude daya impuls ke atas kereta dapat dikurangkan. Bahagian hadapan kereta yang mudah remuk ini akan memanjangkan masa impak, iaitu T-nya akan bertambah. Okay, apabila T bertambah, maka magnitude daya impuls F-nya akan berkurang. Apabila daya impulsnya berkurang, jadi, kecederaan bagi pemandu dan juga penumpang juga dapat dikurangkan. Jadi, untuk mengurangkan daya impuls adalah dengan cara memanjangkan masa impak. Sebaliknya, untuk meningkatkan daya impuls adalah dengan cara mengurangkan masa impak. Contohnya,
kita menggunakan alu ataupun antan dan lesung untuk menghancurkan bahan makanan seperti lada dan cili untuk membuat sambal. Okey, kita akan gerakkan alu pada halaju yang tinggi dan dihentikan oleh lesung yang keras dalam masa yang singkat. Maka daya impuls yang besar dihasilkan. Okey, cikgu ada sediakan penerangan mengenai antan dan lesung ini dalam video TikTok yang cikgu bina. Jom kita tonton sama-sama. Kesan daya impuls. Antan dan lesung diperbuat daripada batu. Kedua-dua permukaan antan dan lesung adalah keras. Kegunaannya adalah untuk menumbuk bahan makanan seperti lada hitam, cili ataupun bawang. Antan digerakkan dengan cepat kemudian diberhentikan. Masa yang diambil untuk menghentikan gerakan antan adalah singkat. Daya impuls yang besar dihasilkan. Bahan yang ditumbuk akan hancur untuk dijadikan bahan makanan bagi masakan. Jom kita meneroka fizik dalam kehidupan berkaitan dengan mengurangkan kesan daya impuls dengan cara memanjangkan masa tindakan daya ataupun masa perlanggaran. Okey, daya impuls F dapat dikurangkan dengan cara memanjangkan masa tindakan daya T ataupun masa perlanggaran. Okey, contohnya barang-barang yang mudah pecah seperti telur, gelas ataupun alat-alat elektrik perlu dibungkus dengan bahan yang lembut tetapi tegar. Okey, bahan pembungkus ini dapat menyerap dan mengurangkan daya impuls dengan cara memanjangkan masa perubahan momentum apabila barang terjatuh. Okey, seterusnya contohnya dalam bidang sukan lompat tinggi. Okey, tilam yang tebal disediakan kepada para atlet untuk menyerap hentakan. Okay, tilam ini dapat memanjangkan masa tindakan daya dan seterusnya dapat mengurangkan daya impuls untuk mengurangkan kecederaan atlet tersebut. Okay, seterusnya bagi bidang permainan bola, contohnya bola baling, bola jaring ataupun permainan baseball. Okay, pemain perlu menangkap bola yang bergerak laju dalam arah gerakan bola dengan cara mengundurkan tangannya. Okay, jika bola itu dihentikan secara tiba-tiba, daya impuls yang bertindak ke atas tangan pemain adalah besar dan menyakitkan tangannya. Jadi, dengan menggerakkan tangannya ke belakang semasa menangkap bola, masa untuk menghentikan bola dipanjangkan dan daya impuls dapat dikurangkan. Seterusnya, kita bincangkan cara untuk mengurangkan kesan daya impuls dalam kenderaan, contohnya kereta. Okay, kereta mempunyai cermin anti pecah yang berselera. Ia bertujuan untuk mengelakkan kaca yang pecah itu berterbangan. Okay, seterusnya, kereta mempunyai dashboard dalamannya yang dialas dengan bahan lembut. Okay, tujuannya untuk memanjangkan masa hentakan dan mengurangkan daya impuls pada kepala penumpang apabila kepala penumpang menghentaknya. Okay, seterusnya, bumper getah pada bahagian bawah kereta, tepi kereta dan juga bahagian hadapan kereta berfungsi untuk menyerap hentakan yang kecil semasa perlanggaran untuk mengelakkan kerosakan kereta. Okay, selanjutnya, kereta juga mempunyai bahagian hadapan dan bahagian belakang yang mudah remuk. Tujuannya untuk memanjangkan masa berhenti dalam perlanggaran supaya daya impuls yang terhasil dapat dikurangkan. Dan yang terpenting di dalam bahagian dalam kereta,
kereta mempunyai beg udara dan juga tali pinggang keledar. Beg udara ini berperanan sebagai cushion untuk memanjangkan masa berhenti pemandu ataupun penumpang. Seterusnya, yang terpenting iaitu pemakaian tali pinggang keledar. Ianya dapat menghalang penumpang daripada terhumban ke hadapan ataupun terhumban keluar dan melambatkan penumpang ke hadapan apabila kereta diberhentikan secara tiba-tiba. Seterusnya, bagi contohnya motosikal, penunggang-penunggang motosikal dinasihatkan memakai memakai topi keledar yang dilapik dengan gabus dan cushion supaya kepala mereka tidak akan mengalami kecederaan yang parah apabila mereka terjatuh ataupun terhentak pada jalan ataupun konkrit. Cushion dalam topi itu dapat mengurangkan daya impuls dengan memanjangkan masa di antara pelanggaran. Jadi, kesemua ciri-ciri pada kenderaan iaitu contohnya kereta dan ciri-ciri keselamatan dalam topi keledar bertujuan untuk memanjangkan masa tindakan daya atau pelanggaran bagi mengurangkan kesan daya impuls bertujuan untuk mengurangkan kecederaan untuk penumpang dan juga pemandu. Walaupun daya impuls membawa kesan negatif kepada kita, namun dengan pengetahuan daya impuls, kita dapat memanfaatkan daya impuls dan mengelakkan kesan buruknya. Jadi, daya impuls yang besar ini boleh dimanfaatkan dalam aspek-aspek tertentu. Contohnya, yang pertama bagi tukul besi. Kepala penukul ini diperbuat daripada besi dan mempunyai jisim yang besar. Apabila penukul digerakkan dengan cepat untuk mengetuk paku, satu perubahan momentum yang besar berlaku dalam masa yang singkat menghasilkan daya impuls yang besar yang memaksa paku memasuki dalam papan. Seterusnya, yang kedua bagi ahli karate. Ahli karate berupaya memecahkan blok ais ni contohnya ataupun papan tebal dengan menggunakan tangan sahaja. Ini dapat dilakukan dengan menggerakkan tangannya dengan cepat dan berhenti ketika menyentuh papan ataupun blok ais tersebut. Supaya masa sentuhan adalah sangat singkat dan daya impuls yang besar dapat dihasilkan. Jadi, daya besar ini dapat memecahkan papan tebal ataupun blok ais tersebut. Seterusnya yang ketiga iaitu bagi antan dan lesung ataupun alu dan lesung. Seperti yang telah kita bincangkan tadi. Seterusnya dalam bidang pembinaan. Pelantak dan cerucuk digunakan. Pelantak yang berjisim besar dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke atas cerucuk dengan halaju yang tinggi. Perubahan momentum yang besar dalam masa yang singkat menghasilkan daya impuls yang besar memaksa cerucuk masuk ke dalam tanah untuk menanam cerucuk ataupun tiang yang besar dalam pembinaan sesebuah bangunan yang tinggi. Jom kita terus meneroka dunia di sekeliling kita. Contohnya dalam sukan tinju, terangkan mengapa peninju yang menyerang menggerakkan penumbuknya dengan laju dan badannya bergerak ke hadapan. Seterusnya, apakah tindakan orang yang kena tumbuk untuk mengurangkan daya impuls? Yang kedua, kita lihat kepada sukan lompat jauh. Mengapakah pasir digunakan pada bahagian tempat mendarat atlet lompat jauh? Kenapa tidak digunakan batu kerikil ataupun konkrit dan sebagainya? Seterusnya,
bagi sukan yang melompat di atas trampolin. Okey, bagaimanakah tindakan ataupun pembengkokan kaki bagi orang yang melompat di atas trampolin? Dan begitu juga aksi bagi penerjun. Mengapakah peserta membengkokkan kaki apabila mengena lantai? Okey, seterusnya pada keadaan mungkin di dapur kita, okey, mengapa telur pecah apabila terjatuh di atas lantai? Dan seterusnya dalam sukan golf, bagaimanakah kita nak menghayun? Okey, menghayun kayu golf agar bola golf dapat memasuki lubang golf yang jauh nun di sana. Jom kita terus meneroka alam di sekeliling kita. Okey, sekarang tibalah masa untuk menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan daya impuls. Kita lihat contoh yang pertama. Okey, sebiji bola plastisin yang berjisim 0.058 kg dilontarkan pada laju 10 meter per saat dan menghentam dinding. Okey, bola plastisin itu melekat pada dinding dan persoalannya, berapakah impuls yang terhasil pada bola plastisin itu? Jom kita selesaikan sama-sama. Okey, yang pertama kita senaraikan dulu maklumat yang diberi dalam bentuk simbol. Okey, apakah maklumat yang diberi? Yang pertama maklumat yang diberi adalah jisim. Jadi jisim simbolnya adalah M. M sama dengan 0.058 kilogram. Seterusnya maklumat yang kedua iaitu halaju. Halaju di sini adalah halaju awal. Okey, iaitu U sama dengan 10 meter per saat. Okay, apa lagi maklumat yang diberi? Okay, bola plastisin itu melekat. Bila melekat, bola plastisin itu berhenti pada dinding. Bila berhenti maksudnya halaju akhir. V sama dengan bila berhenti nilainya sifar. Okay, V sama dengan 0 meter per saat. Okay, seterusnya. Persoalan dia nak adalah impuls. Impuls simbolnya adalah J. Berapakah J? Jadi, bila dah kita senaraikan maklumat yang diberi dalam bentuk simbol, seterusnya kita tulis formula yang nak digunakan, iaitu J impuls sama dengan M V tolak M U. Okey, kita guna formula ini bagi soalan contoh 1 ni. Dah dapat formula, kita masukkan nilai. Okey, sama dengan jisim berbola tadi 0.058 darabkan dengan V iaitu 0. Tolakkan dengan M-nya 0.058 darabkan dengan U 10. Okey, bila dah dapat nilai semua, dah ganti nilai semua, kita selesaikan secara matematik. Okey, tekan kalkulator dengan hati-hati, dengan baik-baik, kita akan dapat jawapannya iaitu negatif 0.58. Unitnya, unit bagi impuls iaitu Newton saat. Ini jawapannya. Persoalannya, mengapakah tanda negatifnya berada di hadapan ni? Negatif tu adalah pada arah bertentangan dengan halaju plastisin. Seterusnya, penyelesaian masalah bagi contoh 2. Okey, seorang pemain golf memukul bola golf berjisim 45.93 gram pada halaju 50 meter per saat. Okey, jika masa impak ialah 0.005 saat, berapakah daya impuls yang dikenakan pada bola golf oleh kayu golf? Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, bagi soalan pengiraan, yang pertamanya kita senaraikan dulu maklumat yang diberi dalam bentuk simbol. Okey,
Jadi, maklumat yang pertama diberi adalah jisim. Jisim simbolnya M. M nilainya adalah 45.93 gram. Okey, seterusnya, halaju iaitu 50 meter per saat. Okey, bola golf ni dipukul dengan halaju 50 meter per saat. Okey, bola golf ni pada keadaan mulanya adalah pegun. Jadi, 50 adalah halaju akhir. V 50 meter per saat. Dan halaju pegun tadi, kedudukan yang pegun tadi adalah halaju awal U. Okay, U sama dengan 0 meter per saat. Okay, seterusnya, masa impaknya iaitu T sama dengan 0.005 saat. Okay, soalannya berapakah daya impuls? F sama dengan berapa? Okey, seterusnya, bila dah kita senaraikan semua maklumat yang diberi, sekarang kenal pasti formula yang digunakan, yang hendak digunakan. Okey, maklumat yang diberi dan daya impuls yang nak dicari iaitu daya impuls adalah F. F, okay, daya impuls daripada takrifan dia adalah kadar perubahan momentum. Jadi F sama dengan MV tolak MU bahagikan dengan T. Okey. Seterusnya kita gantikan nilai ke dalam formula ini. Okey, kita perhatikan M yang diberi nilainya adalah dalam unit gram. Okey. Jisim unitnya dalam unit gram. Jadi, kita kena tukar dulu nilai jisim ini kepada unit kilogram. Jadi, jisim dalam unit gram kepada kilogram, kita akan dapat nilai 0.0459 kilogram. Okey, sekarang kita boleh masukkan, boleh gantikan nilai dalam formula. Jadi, kita gantikan nilai dalam formula ini. Kita tulis F sama dengan M. M tadi 0.04593 darabkan dengan V. V diberi iaitu 50. Kita tolakkan dengan nilai M. 0.04593 darabkan dengan nilai U iaitu 0. Bahagikan dengan T. T diberi 0.005. Okey, bila dah gantikan semua nilai, kita selesaikan secara matematik. Okay, tekan kalkulator, kita akan dapat F sama dengan berapa? 459.3 unitnya Newton. Okey, jadi daya impuls adalah kita dapat 459.3 Newton. Okey, ianya bertindak pada arah yang sama dengan halaju bola golf tersebut. Okey, rumusan untuk subtopik kali ini dalam ringkasan konsep, kita rumuskan balik apa yang telah dipelajari dalam subtopik kali ini. Okey, pertamanya iaitu impuls. Impuls adalah perubahan momentum dengan formula Ft sama dengan mv tolak mu. Okey, seterusnya daya impuls. Daya impuls adalah kadar perubahan momentum. Okay, dengan formula F sama dengan mv tolak mu bahagikan dengan T. Daya impuls ini melibatkan sepasang daya iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, seterusnya daya impuls ini sangat berkait rapat dengan momentum. Okey, momentum adalah hasil darab di antara jisim dengan halaju bagi suatu objek yang bergerak.
Jadi, bagi suatu objek yang bergerak, ianya mempunyai kebarangkalian untuk berlanggar. Okey, jadi momentum boleh diterangkan dengan situasi pelanggaran dan juga letupan. Seterusnya, situasi ini iaitu situasi pelanggaran dan letupan juga boleh diterangkan dengan daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, seterusnya hubungan antara dua daya ini dijelaskan oleh hukum gerakan Newton ketiga. Apa hukum gerakan Newton ketiga kata? Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Okey, yang terakhir seperti biasa untuk pengukuhan dalam sesuatu subtopik. Bagi kali ini selesaikan latihan formatif 2.7 dalam buku teks muka surat 69 soalan nombor 1 dan 2 sahaja. Selesaikan ya. Baiklah, sampai di sini dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke penghujung pengajaran. Okay, terima kasih semua kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Jangan lupa tekan loceng bagi mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey, cikgu doakan agar semua anak-anak pelajar sentiasa bersemangat dalam pembelajaran fizik. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.